yang dikeluarkan oleh kerajaan. Ini dia punya phrase ni memang dia punya catch all punya provision lah. Apa pentingnya, kenapa adanya peruntukan umum macam tu kan. Begitu jugalah dengan Garis Panduan 3.0 ni. Apa bezanya perkeliling dengan perkeliling surat siaran? Arahan panduan am, guru dan lain arah oleh KPM. Tadi saya dah bagilah jawapan dia. Dia ada beza. Dia adalah arahan ketua jabatan dan kegagalan untuk mematuhi arahan ketua jabatan mendedahkan pegawai ataupun awam macam awam ni pada tindakan tata tertib. Berkenaan dengan isu diskriminasi, Garis Panduan 3.0 ni mendiskriminasi antara guru yang dah vaksin dan guru yang tak divaksin. Guru tak vaksin tidak boleh mengajar secara bersemuka, perlu diasingkan, tidak boleh masuk kelas, semua tu. Ini jawapan kami lah. Tidak dalam apa cara sekalipun menafikan hak guru untuk mengajar. Dan guru masih lagi menerima gaji dan allowance bulanan yang sama seperti guru-guru lain lengkap imunisasi COVID-19. Jadi tindakan pentadbiran oleh KPM melalui Garis Panduan 3.0 ni tidak bercanggah dengan prinsip hak asasi manusia di bawah perkara 5, perkara 8 Lembagaan Persekutuan. Itu jawapan kita lah. Okay, saya rasa perkongsian saya setakat itu saja. Itu saya buka untuk soalan lah, sama ada nak aku bangkitkan soalan mengenai perkongsian ibu saya tadi ataupun soalan-soalan lain yang di luar maklumat apa tu perkongsian saya. Puan Wan Sabaria. Ya, saya dari SK Meluraya Ipoh. Pada masa guru saya ni dipanggil untuk sesi finale tu, saya dah diserahkan dengan 2 surat. Satu surat kepada guru besar lah. Jadi satu surat tu menyatakan saya ni tak ada local standby. Jadi saya gelak lah dekat dia. Kemudian perkara yang kedua, dia bagi ultimatum kepada saya, guru besar, jika tidak ada arahan bertulis menyatakan tidak dibenarkan masuk kelas, menganggap itu bukan arahan dan dia akan masuk kelas juga. Jadi selepas dia hadir ke mesyuarat tu, sesi intervensi yang finale tu, saya pun panggil dia seorang masuk. Sebab saya ada 2 kes di sekolah ni. Saya kata, kamu tahu ke apa dia local standby ni? Dia terkejut. Sebabnya pada pahaman dia local standing. Saya kata local standing tak ada. Local standby ada, itu bahasa Latin, bahasa perundangan saya kata. Jadi saya jelaskan kat dia maksud local standby tu. Terkejut dia. Jadi kamu tak tahu apa dia local standby, kalau nak kenakan atas saya. Jadi sekarang benda dia dah tulis. Saya akan minta nakal, saya kata. Kemudian perkara yang kedua tu, dia bagi ultimatum, kata 2 kepada saya kerana dia masih nak masuk belajar, mengajar saya semuka. Saya rujuk balik slide yang Puan tadi tunjukkan tu. Sebenarnya dia orang tak ada asas sebenarnya. Kita dah tetapkan macam tadi dia pengelasan tu. Sekarang ni ada 2 kelas, guru yang mengambil vaksin dengan guru yang tidak mengambil vaksin. Atas dasar kesamaratan yang dia disebut dalam PP kan. So jadi dia orang ni, saya kata saya kesian dengan kamu. Kamu dah digunakan oleh pihak ketiga untuk mengajukan persoalan-persoalan ni. Betul dia sebut dalam surat tu juga, proses ni masih lagi tak boleh ataupun tak ada kesan undang-undang sebab masih lagi dalam semakan kehakiman. Wah, saya kata, hebat kamu ni. Kamu tahu ke apa dia semakan kehakiman ni? Sekali lagi dia kata, cuba bagi cakap saya, siapa yang yang menyokong kamu ni di belakang naikkan perkara ni. Dia kata memang ada lah. So jadi saya kata, sekarang ni saya nak maklum kepada unit integriti lah, sebab saya nak minta akal atas 2 perkara ni. Jadi macam mana ni saya minta pandangan dulu sebelum saya hantar surat ke pengarah negeri berkenaan dengan ni Puan Wan. Saya minta pandangan tentang tindakan lanjut tu, apa yang boleh saya buat. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Hisham. Okey, isu yang Tuan bangkitkan ni, kita dah terima ada satu sekolah berkenaan isu yang sama lah. Guru ni dia berdegil, dia kata tak ada, selagi tak ada arahan bertulis untuk larangan masuk kelas tu, dia akan masuk kelas mengajar secara bersemuka. So kita dah jawab lah. Kita kata garis panduan tu itulah arahan bertulis KPM. Garis panduan 3.0 itu adalah arahan bertulis. Okay, kalau dalam kes Tuan tadi, kalau dia masih berdegil juga semua tu, dia telah terjumlah kepada ingkar arahan lah, ingkar arahan ketua jabatan. Jadi dia ada
sama ada tuan nak mengesyorkan muka laporan untuk tindakan tata tertib kerana ingkar arahan, tak ada masalah. Tuan boleh kemukakanlah untuk tindakan tata tertib oleh unit integriti. Dari segi local standard tadi, saya setuju dengan tuan lah, apa yang tuan jelaskan kepada guru berkenaan itu memang betul lah. Local standard kita adalah penjawat awam, kita macam guru besar PJB adalah ketua jabatan. Local standard ni ketua jabatan itu mempunyai tanggungjawab untuk memastikan pegawai bawahan persediaan semua tu mematuhi dan memahami semua arahan dan peraturan yang diikut oleh kerajaan. Bila saya panggil tu, menjelaskan kedudukan tentang local standard tu, dia menyesal sebenarnya. Dia menyesal sebab dia tak tahu apa benda tu. Jadi bila dia buat tu sembrono aja, dia menyesal. Jadi bila dia menyesal tu, dia nak tarik balik. Saya kata tak boleh. Once sudah buat dalam bentuk bertulisan tu, dia meninggalkan kesan. So sebelum ambil tindakan tu ada fikir lah, saya kata. Jadi dia memang menyesal lah. So jadi saya kata saya takkan biarkan kedudukan pihak pengurusan sekolah terjejas lah berkenaan dengan perkara tu. Sebab saya nak ambil ni, nak jadikan ni sebagai presiden case sebenarnya. So jangan sewenang-wenangnya. Sebab jadi orang ni, saya kesian sama guru-guru ni. Yelah, bila dia tak arif tentang bab perundangan, apatah lagi yang pasal civil law ke ataupun civil right ni. So apa saja yang orang sogok, yang ni dia terima kan. Sebab pada mereka, bila dia berlindung di sebalik perlembagaan persekutuan tu, dia orang dah kuat lah. Tapi bila kita jelaskan apa dia yang kena faham di sebalik ataupun natijah perlembagaan persekutuan tu, barulah dia orang ni tersedar. Tapi dia orang ni ibarat menyelup custom tu biasa pakai lengan lah tu kan. Sebab apa yang puan jelaskan dalam PowerPoint presentation tu, memang betul lah, dia memberi kekuatan kepada kami lah untuk kita mengambil tindakan, dan sebenarnya apa yang dah kita laksana tu betul jalannya. Assalamualaikum, mohon laluan. Assalamualaikum. Saya Rosdi Makli daripada SMK Selinsing. Ya, Tuan Rosdi. Okey, saya ada 3 isu lah saya nak rujuk kepada puan ni. Tapi bila timbul isu local standard ni, saya pun ingin bila dibangkitkan oleh Tuan Guru Besar tadi berkenaan dengan local standard, saya pun ada juga nak rujuk juga lah. Bila kita tengok kepada notis-notis yang kami serahkan kepada guru, di bawah tanda tangan itu kami bagi pihak KSU. Bila kami bagi pihak KSU, saya mempertikaikan, cuma saya nak tanyalah, takut dari segi teknikal, adakah itu akan menjadi satu isu teknikal? Takut kalau kata ada isu. Sebab bila kami tanda tangan bagi pihak KSU, adakah benda itu dari segi teknikalnya tidak jadi masalah? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, bila kita selepas kita bagi notis, selepas pegawai itu melalui sesi final year bersama kaunselor, kita akan bagi notis supaya dia mengambil vaksin. Sebab benda ini bila dinaik ke mahkamah besok, pihak puan lah akan menilai. Kalaulah ditakdirkan besok naik ke mahkamah, tiba-tiba dokumen yang kami sediakan di peringkat sekolah yang kami ni tak pernah terdedah dengan proses undang-undang, berlaku kesilapan teknikal, dan kesilapan teknikal pada kami mungkin kecil, tapi implikasi pada undang-undang itu, yang mana dokumen itu akan sampai ke tangan puan dan tim lah. Itu yang saya maksudkan dengan soalan saya yang soalan yang kedua tadi tu. Terusnya, saya cuba ambil kefahaman bersama berkenaan dengan isu bertentang dengan perlembagaan. Bila ini guru saya bercakap dan juga bersama dengan dokumen yang disetakan daripada lawyer lah. Jadi saya pun bukan pengamal undang-undang, memang jauh sekali lah kan. Tapi bila dia bangkitkan isu bertentangan tu, isu dia kata perlembagaan adalah lebih besar. Apa-apa perlembagaan negeri pun lebih kecil. Jadi kalau bertentang dengan hak yang besar, dia kata yang kecil tu tak terpakai. Bila dia sebut lagu tu macam logik juga. Tak apalah, saya bukan pengamal, cuma saya nak highlight, nak timbulkan di sini supaya menjadi perkongsian dengan rakan-rakan yang lain jugalah. Okey, terima kasih. Ada 4 soalan yang saya dapat tadi. Pertama, notis yang diserahkan kepada guru ni untuk sesi intervensi, untuk arahan untuk mendapatkan imunisasi ni. Masa tanda tangan tu, guru besar tanda tangan letak bagi pihak KSU. Ya, kalau ikutkan format itu kita tak letak bagi pihak KSU lah. Sebabnya arahan semua tu kena datang daripada ketua jabatan. Untuk bila dokumen yang kami terima, yang unit integriti buat, memang dia di bawah tanda tangan, di tanda tangan ini contoh sampel yang diberi, di bawah ada BP ketua KSU, Kementerian Pendidikan. Tu macam saya berasa secara logik saya macam tak logik lah, sebab saya sendiri tak pernah jumpa dengan KSU. Cuma apa saya nak bagi tahu, hierarki yang terlalu tinggi tiba-tiba
panduan itu kami diminta berbagi pihak. Adakah dari segi istilah yang daripada tu, saya tak pandai nak sebut local standby tu, dia boleh mewakili KSU di antara yang paling tinggi dalam Kementerian Pendidikan. Terima kasih. Sebenarnya format-format yang disediakan borang arahan, surat arahan oleh unit integriti itu, unit undang-undang telah semak lah. Kami yang finalisekan dia punya borang-borang semua tu, dan kita rasa tak ada masalah teknikal lah kalau kita letak bagi pihak KSU tu, sebabnya dia punya arahan tu memang datang daripada peringkat KPM lah, dan KSU adalah ketua kan, ketua yang mengetuai kementerian lah, so tak ada masalah kalau letak bagi pihak kita sektor kementerian. So, borang tu kita telah semak lah tuan, untuk makluman undang-undang telah semak. Okey, yang kedua notis untuk mengambil vaksin kan, arahan untuk mengambil vaksin tu, dan guru telah menjawab enggan ya. Ya. Enggan mengambil vaksin dan menyampaikan bersekali dengan surat lawyer. Surat lawyer tu menyatakan adakah berbentuk ugutan? Tak. Dia memberi penjelasan memang tak boleh gini. Tapi dia tak gunalah, saya tak ada kesandai tu. Tapi maksudnya dia bagi tahu dari segi perundangan, dari segi apa semua. Okey, berkenaan dengan notis jawapan tadi Ibu tadi kan, dia kata enggan mengambil vaksin tu dah menjadi satu point lah. Itu it's not our concern lah. Dia nak letak alasan apa semua tu, dia jawab lah, dia masukkanlah nanti dia punya dalam rap tu nanti. Okey, yang ketiga, ujian pemeriksaan oleh pengamal perubatan yang enggan, yang telah menjawab enggan tadi tu. Okey, dia sebenarnya menjadi satu kesalahan juga, sebab di bawah perkhidmatan tadi dia ada 3 keadaan tadi. Satu, enggan untuk mengambil vaksinasi. Dia bagi letaklah alasan kesihatan ke apa, tapi bila dia kata atas alasan kesihatan semua tu, dia kena tunjuk kat kita sebenarnya betul ke atas alasan kesihatan, betul ke ada risiko kena ambil vaksin semua tu. That's why kita perlu mengarahkan dia untuk menampakkan pengesahan daripada pengamal perubatan mendaftar lah. Tapi kalau dia enggan comply dengan arahan tu, ia menjadi satu bagi kesalahan. Sebenarnya bila kita ambil tindakan laporan syurga tertib nanti, dia akan jadi faktor pemberat lah. Dia akan kesalahan 1, kesalahan 2, kesalahan 3. Kalau 4 ada 5 lagi, dia akan jadi faktor pemberat nanti semasa proceeding tertib lah. Jadi pertimbangan pengurusi lembaga nanti, dia akan tengok. Notis 14 hari tu masih ni macam ni minggu akhir dah ni. Dalam pemantauan lah ya. Ya. Terima kasih. Okey, yang soalan yang last lagi, dakwaan bercanggah dengan lembaga persekutuan milih hak asasi tadi lah, yang berkenaan dengan bercanggah dengan hak asasi tadi, saya dah explain lah. Lembaga persekutuan ni dia adalah undang-undang yang memang tertinggi dalam negara. Mana-mana undang-undang lain, peraturan yang bercanggah memang dia akan jadi terbatal lah, dia akan void, dia akan terbatal kalau bercanggah. Tapi dalam lembaga persekutuan ni, especially dalam hak asasi ni, dia berbentuk umum dan dia ada explanation dia ada, sebab ada kes-kes law pun dia ada weightage juga dalam mentafsirkan lembaga persekutuan. So bila ada kes-kes law yang tadi telah mentafsirkan hak asasi semua ni tidak mutlak, yang dia boleh dinafikan, dia boleh disekat oleh undang-undang atau peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang, undang-undang atau peraturan tadi adalah valid lah. So nak kata kebebasan hak asasi pelanggar persekutuan tadi tu, dia tidak mutlak. Memanglah orang boleh challenge dalam yang katakan hak asasi ni adalah mutlak. Dia adalah dia punya argument kita, tapi bagi pihak kerajaan yang akan defend nanti, kita pun ada argument kita based on prinsip-prinsip undang-undang yang telah diputuskan oleh mahkamah tertinggi, mahkamah persekutuan, kenaan dengan bagaimana tafsiran hak asasi ni, bagaimana dia tidak mutlak, kenapa dia tidak mutlak, adanya pengelasan munasabah, adanya sama ada isu-isu yang begitulah. Kita akan mana kita defend nanti, tuan jangan risaulah, sebab Jabatan Penyelenggara akan membela lah kerajaan lah jika ada semakan kehakiman daripada mana-mana orang, individu ataupun pihak lah. Fikir lagi Puan. Boleh tuan. Berkenaan notis, bila kita macam saya bagi notis kepada dia jawab apa semua, jawapan dia ada dengan persoalan. Notis lawyer dia pun ada persoalan. Adakah saya perlu jawab kepada notis itu? Kita tak ada tanggungjawab untuk jawab lah, kecuali yang dibagi notis tu notis saman. Kalau notis saman kita kena jawab lah dalam ada tengah masa dia semua kan. Okey, baik, terima kasih. Tak ada tuan. Saya lega. Itu saya sangat lega dengar. Terima kasih sangat Puan. Alhamdulillah. Okey Puan, kita baca soalan di chat. Kenapa surat-surat semua bukan daripada pihak JPN PPD yang dikeluarkan? Kedua, sehingga bilakah
tindakan pengasingan guru yang tidak divaksin. Okey, soalan yang ketiga, apakah status guru yang tidak mengambil vaksin ini, sama ada mereka tiada tindakan tata tertib atau ada tindakan tata tertib? Sebab ada di kalangan guru ini, PGB perlu membuat pengesahan status tindakan tata tertib untuk kenaikan pangkat ataupun grade. Okey, soalan seterusnya, guru saya menolak vaksin, menyarankan untuk Ketua Ikatan menggunapakaikan perkara 13 dalam surat perkeliling JPA bilangan 4, iaitu KJ boleh mempertimbangkan apa-apa kaedah yang bersesuaian untuk menguruskan mana-mana pegawai yang tidak mendapatkan atau melengkapkan vaksinasi. Okey, soalan seterusnya, terakhir, proses tata tertib yang dilaksanakan dan belum dijatuhkan hukum, adakah semua hak penjawat awam dinafikan seperti kenaikan pangkat, bercuti dan sebagainya? Puan boleh ulas sikitlah. Okey, saya dapat sini soalannya. Pertama, mengapa surat-surat arahan dan intervensi arahan mengambil vaksinasi itu semua perlu dikeluarkan oleh KJ? Kenapa tidak oleh PPD, tidak oleh JPN semua kan? Dia sebab kita proses dia berkait dengan proses akhir sekali yang kita nak ambil, itu proses tindakan tata tertib. Proses tindakan tata tertib ni dia di bawah bidang kuasa KJ. KJ yang akan melaporkan, KJ yang akan mengisyorkan supaya tindakan tata tertib diambil ke atas pegawai PKP. Jadi, untuk menjaga, kita nak menjaga dari segi technicality proses tindakan tata tertib, kemudian hari yang kita akan ambil tu. That's why kita memang perlu KJ yang keluarkan. Tapi kita dah bantu KJ kan, ada dah letak formatting semua borang-borang, surat semua tu lah, supaya ada keseragaman. So jawapannya kenapa perlu KJ? Sebab kita nak jaga technicality proses seterusnya kita nak ambil tu. Itu tindakan tata tertib terhadap pegawai lah. Kedua, sehingga bila? Sehingga bila tu saya tak boleh jawab, kena tanya KSU lah agaknya, ataupun KPPM kan. Wallahualam. Yang ketiga, status guru yang tak ambil vaksin bagaimana kan. Memang kita at the end kita akan ambil tindakan tata tertib lah. Cuma bila semua tu proses, sebab ada proses. Sekarang ni baru peringkat mengarahkan. So ada 14 hari, selepas tu ada 30 hari pula untuk dan tak tahu bila kan. Sekarang tindakan KJ ialah memantau 14 hari tu. Okey Puan, ada satu lagi yang berkaitan dengan soalan yang ketiga tadi tu. Guru saya tidak menerima vaksin, akan bersara pada 1 bulan 4 2022. Apakah situasinya? Yang bersara 1 bulan 4 tu, kita ambillah setakat mana proses tu. Masih dia bersara, contohnya dia bersara sebelum tindakan tertentu dia ambil, well and good lah, baguslah untuk dia. Maksudnya tindakan tata tertib tu tak boleh nak proceed lah sebab dia bersara. Tapi kita macam risau juga kot lah macam bila dia bersara tu kemudian kan, even kalau dia bersara tu selepas tindakan tata tertib diambil pun memang tergugurlah tindakan tata tertib tu sebab atas alasan kena bersara. Puan, mungkin saya tertinggal kot. Sudahnya yang tidak mengambil vaksin sekarang ni, dia orang ni masih lagi boleh mengubah fikiran sehingga sebelum kalau ikutkan tentang bantuan khas keuangan tu hingga 31 Mac. Tapi kalau dia ambil, kalau 20 hari bulan nanti baru dia nak ambil vaksin tu, memang pejabat tak boleh nak buat apa-apa lah untuk bayar BKK. Proses kan, tak sempat kan? Tak sempat. Okey, itu perkara yang pertama. Yang kedua, kalau sebenarnya dia orang ni tindakan tertib tu bentuknya apa tu? Adakah amaran ke ataupun hilang hak kenaikan pangkat, emolument dan sebagainya, ataupun memang kita nak exit tu dia orang ni? Macam mana tu agaknya? Lepas tu pula, itu perkara yang kedua. Lepas tu kami ni menunggu apa yang akan berlaku 21 Mac ni sebab buka sekolah yang sidang yang seterusnya. Sebabnya sebenarnya tak larat dah PKP pun tak larat dah nak buat release. Akhirnya kita terima, guru terpaksa bercakap sebabnya ini rancangan, tak semestinya bila laksana dia jadi. Maknanya kita buat, dia orang ni buat kaedah macam PDPR, tetapi itu rancangan lah dan jadual penjadualnya. Tapi ustazah ni bila dalam bila ada subjek ataupun bila buat tasmik ke ataupun pairing teaching, dia tak masuk. Jadi dipertikaikan, dia nak cakap pasal hak lah, pasal perlembagaan lah. Gaji yang kamu terima ni macam mana ni? Lepas tu keadilan kepada guru yang terpaksa cover dia. Jadi cikgu pun dah tak larat. Jadi instead of kita tunggu tindakan mereka ni yang seterusnya untuk nak bawa nak heret kita ke mahkamah sebagainya, saya pun tak tahu, jangan terkejut lah kalau baki guru yang dah mengikuti arahan dan sebagainya, akur dengan perintah tu, dia orang pun ambil tindakan juga. Okey, terima kasih Tuan. Soalan pertama tu, apakah bentuk hukuman yang lembaga tata tertib akan jatuhkan semua tu? Sebenarnya hukuman kita tak ada 7 semua kan, start daripada yang paling ringan lah, amaran, potong gaji, ada semua emolumen semua tu.
sehinggalah buang kerja. Sebenarnya kuasa untuk menjatuhkan hukuman apa tu adalah kuasa lembaga tata tertib lah puan. Even PUU ke mana-mana pihak lain ke memang tak boleh nak intervene, tak boleh nak campur tangan dengan pertimbangan lembaga tata tertib tu. Tapi kita pun based on meeting dengan JPA sebelum ni pun kita ada tanya juga JPA lah sama ada boleh tak kita selaraskan hukuman tu kan. Hukuman yang paling berat lah buang kerja semua kan. Memang kuasa dia semata-mata boleh dijatuhkan hukuman yang paling berat lah, itu buang kerja. Kita boleh nyatakan dia, kita boleh ingatkan dia lah hukuman tata tertib ni yang paling berat ialah buang kerja. Masa pun dah mencempurui kita lah. Cuma mungkin ada satu kot yang mungkin soalan tadi semakan kehakiman. Semakan kehakiman. Semakan kehakiman dia akan namakan sekali lah guru besar, tapi jangan takutlah. Sebabnya kita ni melaksanakan dasar-dasar kerajaan saja. So kita adalah menjalankan tugas kita tu as official duty kita kan. Dia akan samanlah PPD, dia akan namakan JPN, dia akan namakan KSU, akan namakan KPM dan Kerajaan Malaysia. Itu biasa. Dia nak letak nama siapa dalam dia punya saman semakan kehakiman tu, pihak-pihak berkenaan lah punya inilah boleh bicarakan. Sama ada perlu menjawab ataupun hadir di mahkamah, ya jika ada keperluan. Tapi dalam sebelum proses hadir ke mahkamah tu, kita ada proses dengan Jabatan Pembual Negara lah, sebab Jabatan Pembual Negara akan menyediakan pernyataan balas. Bila kita terima saman daripada pihak lawyer sebelah pihak tu, kita akan balas balik pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan. Kita ada counter statement, kita ada counter explanation ke pun, kita akan sediakan dulu sebab secara dokumen, kita akan berbalas dokumen tu. Civil ni dia berbeza sikit dengan kriminal lah. Kalau kriminal dia tak banyak